Untuk equity crowdfunding tu pengalaman paling manis untuk saya adalah pada hari terakhir saya nak tutup investment tu, saya buat live 18 jam. 18 jam. Live. Pitching live. Saya buat pitching live, saya tanya saya buka diri saya kata siapa nak tanya soalan silakan. Facebook live, Instagram live saya buka. 18 jam. Saya memang Pitching live tu tak pernah dengar saya pitching Biasa live. benda-benda Betul. macam benda ni dia Kita macam pitching tertutup kan. Betul. Ini go live tu. Saya go live memang bila habis tu dalam pukul 12 sebelum malam kan. 12 malam tu memang saya rasa memang penat. Tumbang. Baru saya faham macam mana perasaan TikTok seller tu. Di Hai, kembali semula kita dalam Di luar kota. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification di luar kota. Dan saya Saiful Jamal. Young and dangerous. Luar kota yang perkongsian bisnes yang bersifat luar kota, lain daripada yang lain, insya-Allah. masih lagi bersemangat kita. Ya, Masih semangat betul, kita betul. yang ada inspirasi, yang ada motivation. Luar Kita dan nak gali dalam lagi. Baik. go Telori to ni. deep. So to the deep-deepnya. Baik, kita masih lagi bersama dengan Tuan Nadir ya. Kita bersama Tuan Nadir. Kalau ataupun di Indonesia dipanggil Pak Nadir. Mbak nanti. Mbak tu perempuan. Tapi kalau Pak ni macam Ni level dia Mister. ada kelas, Tuan lah, Tuan. ada Mister. tuan. Ada jawatan lah ni. Ya, of course. Orang besar kat Jakarta. Lorangnya banyak di sana, Pak. Iya. Bintaro. Tapi Bintaro. Dekat Indonesia ni kak ni dia unisex. Okey. Maksud dia untuk dua-dua boleh, lelaki dan perempuan. So kadang-kadang saya pergi ke mall, ramai orang panggil saya kak. Saya janggal sikit sebenarnya. Biasa dah tu. Tak biasa. Sini orang panggil tabah, daripada masuk orang panggil kak. Kak, ya besar. Tapi ada juga orang Indonesia dipanggil bang kan? Ada. Tapi tengok orang. So kalau macam orang tu dia Chinese descendant, orang Cina, dia panggil ko. Ko. Kalau perempuan, Ci. Ci sini Ci. Kalau kita tengok cerita sinetron Lo. Lo tu Biasa kau. kot. Lo jangan macam-macam. Okey lah. Goblok lo. Tengok dari mana lah tempat orang dia tu. Tapi yang paling suka Kat sekali. Indonesia ni kalau macam laki bini, Okey. aku tu sebenarnya rapat. Dia bukan keras. Dia aku. Kalau Malaysia Aku dia tak mau bang gitu. Itu macam dia kalau dengan laki bini kadang-kadang dia bahasakan diri sebagai aku. Okey. Kamu lah sifu saya anak saya kat rumah begitu dah. Saya tengok dia borak sama dia. Aku tak mau pergi sekolah. Dah terbiasa agaknya. Dia tengok YouTube banyak sangat ni. Bukan YouTube. Bibinya. Sonok borak tu. So kadang-kadang bila saya interview orang muda, kadang-kadang dia bahasakan diri sebagai aku. Untuk orang Malaysia macam rasa janggal sikit. Betul. Tapi untuk diorang mungkin diorang rasa ini adalah Lebih informal, lebih rapat. Lebih rapat. Pakai aku. Okey, dah. Belajar bahasa pula kita ni. Kita kembali kepada perbincangan perkongsian kita yang mana kali ni kita nak pergi kepada benda yang lebih mendalam lah kan. Betul. Contohnya bisnes teknologi ni suatu bisnes yang sukar sebenarnya. Ya. Saya jumpa ramai orang gagal dekat bisnes teknologi ni. Tapi The Lorry sendiri dah hampir 10 tahun kan? Dah 10 tahun, betul? Betul. Dan Survive, dah dapat Alhamdulillah. funding sampai berapa? 11 juta. 11 juta dolar. 11 juta. Yang mana investor tu datang dari seluruh dunia, betul? Kebanyakan dari Malaysia tapi ada US dan Jepun. Okey. Jadi bila kita dengar tentang investor ni, bukan senang nak dapat investor. Jadi mungkin boleh share sedikit lah supaya orang lain dapat inspirasi. Macam mana nak dapat investor, networkingnya, macam mana nak pitchingnya dan sebagainya. Okay. Jadi saya rasa situasi sekarang 2024 dia berbeza dengan 2014 Ifu. 2014 ni mungkin pada waktu itu company-company dan juga solusi-solusi teknologi yang macam lebih ke e-commerce, yang macam lebih ke Grab ataupun Uber pada waktu itu memang dicari oleh para investor, para pelabur. Jadi memang saya pada waktu tu kita basically ride the wave. Ya, kita naik ride ombak of that Grab dan Uber. Jadi kerana itu kami dapat pelaburan. Sebab
antara faktor yang investor akan consider dan juga akan buat penilaian adalah market dan juga trend pasaran. Kedua, of course, dia akan lihat daripada segi produk dan servis tersebut lah. Ada tak macam secret sauce, speciality, USP, right, yang berbeza dengan company-company ataupun competitor dan lain. Dan of course, nombor 3, dia akan melihat kepada founder juga. Ada tak founder ni ada pengalaman atau tidak dalam industri yang dia cuba untuk ceburi, ataupun dia ada pengalaman dalam industri lain yang related ataupun dia memang sukses dalam industri tersebut yang boleh direplicate ke industri. Jadi masa tu Delory dia tidaklah besar lagi, tapi ada kejayaan-kejayaan, ada milestone dia, betul. Jadi masa tu orang berani invest. Ya, mungkin sebab ada syarikat-syarikat serupa kita di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan juga China, dan kami posisikan kami punya syarikat ni sebagai Southeast Asia, ya, Asia Tenggara punya play. Jadi kita nak jadi raja Asia Tenggara. So modelnya dah ada lah maksudnya. Raja. Right. Tapi pada tahun 2024 Sifu, dia punya game dah lain. E-commerce, company-company macam saya yang kita boleh kata platform digital dah lapuk. Dah lapuk. Idea 10 tahun lepas. Orang lain dengar macam tengah top. Dah lapuk dah. Sebab kenapa? Sebab company-company yang sebegini, contoh macam Airbnb, Uber, Grab, contoh di China seperti Full Truck Alliance, semua ni dah IPO. Semua dah IPO. Semua dah masuk bursa saham di US, di China, di Hong Kong. Dekat Hong Kong ada GoGo Van. So memang diorang dah IPO. Dan untuk venture capital ataupun modal teroka ni, diorang find the next idea. What is the next idea? Jadi sekarang ni apa yang diorang nak? Diorang nak company-company yang berasaskan AI. Betul lah. Diorang nak AI punya play. Because this is the 10-year punya future. So AI ataupun mungkin ke drone ataupun mungkin sedikit on kita panggil deep technology. Kalau Sifu perasan, Tesla baru-baru ni ada launch robot taxi, benda-benda begitu yang investor mahukan. Jadi maksudnya investor dia tidak invest kepada company-company based on e-commerce lagi, tapi dia cari company AI. Saya rasa mungkin ada sedikit-sedikit, tapi memang cari the next big thing. Itu adalah basically mantra untuk modal teroka lah. Sebab kalau kita dalami Sifu, diorang ni memang bagi duit untuk projek-projek ataupun syarikat-syarikat yang lebih berisiko tinggi. Sebab memang tak proven lagi diorang punya business model. Sebab kalau dah proven, itu adalah business yang lebih, investment dan pelaburan-pelaburan yang lebih selamat. Modal teroka ni nama pun dah teroka. Venture. So diorang cari benda-benda yang unproven. Unproven tapi ada high potential. Ada high potential. Jadi pada masa sekarang ni dia macam Delory ni tidak menggunakan funding yang terbaru lah daripada investor ni. Jadi kami sekarang ini sudah dalam satu kondisi yang kami nak go for profitability dan insyaAllah sikit tahun lagi IPO. Kita nantikan. Ini bangga ni. InsyaAllah IPO kat mana dulu? Malaysia ke Indonesia? So kalau saya go to technical susah sikit nak cerita, tapi mungkin Malaysia boleh, kalau tak Malaysia US boleh. US. US. Sebab kalau Indonesia ni kita kena pindah HQ ataupun company holding co itu ke Indonesia. Dia lain sikit. Dia susah sikit. Bolehlah kita pembeli terawal saham. Pembeli terawal betul. Aku belakang dia. Kita follow rapat. Kita duduk atas lori je. Kita ikut dia mana lori pergi. Dan sekarang ni pun ada open rasanya kan investment. Sebelum ni kami buat something called equity crowdfunding. Jadi sebenarnya membenarkan siapa-siapa saja untuk invest ke company Delory. So sebenarnya saya dah dapat satu pengalaman pra-IPO. Sebab untuk dapatkan investment tersebut dalam equity crowdfunding ni, saya kena buat roadshow juga. Roadshow tu maknanya saya pergi pitching depan orang-orang biasa yang bukanlah investor yang
sophisticated. Investor biasa-biasa yang nak bagi 5,000, 10,000. Oh, macam tu. Dan saya pergi buka dekat kedai kopi, Sembang kedai kopi lah. sembang kedai kopi. Memang beberapa kali saya buat begitu. Sembang kopi. Lain macam dia punya. Ya. Biasa orang nampak gah-gah je kan. Betul. Dia So, ada yang kecil-kecil. Untuk equity crowdfunding tu, pengalaman paling manis untuk saya adalah pada hari terakhir saya nak tutup investment tu, saya buat live 18 jam. 18 jam. Live. Pitching live. Saya buat pitching live, saya tanya saya buka diri saya kata siapa nak tanya soalan silakan. Facebook live, Instagram live, saya buka. 18 jam. Saya memang Pitching live tu tak pernah dengar Oi. saya pitching Biasa live. benda-benda Betul. macam benda ni dia Kita macam bikin tertutup kan. Betul. Ini go live tu. Hui. Saya go live memang bila habis tu dalam pukul 12 malam kan. 12 malam tu memang saya rasa memang penat. Tumbang. Baru saya faham macam mana perasaan TikTok seller tu. Di Saya live. buat 4 jam pun teruk. Ini 18 jam. Dan saya ramai orang tertanya kan macam mana bila kita pitching kan. Saya pernah tengoklah pitching dekat international. Bukan senang nak pitching ni sebab yang duduk tu bakal-bakal investor kan. Okey. Jadi mungkin Nadir boleh share macam mana kita nak pitching kepada bakal-bakal investor ni. Jadi untuk pitching ni sebenarnya saya lebih suka mendengar pitching yang dia cerita problem. Okay. Lepas tu terus dia bagi solusi. Okay. Saya bagi contoh terus lah. Contoh macam saya ni sebagai si Fubat. Saya kata begini. Untuk founder-founder yang mungkin ada revenue sekian. And, tapi tak tahu macam mana dia stuck. Dia tak boleh tembus ceiling tersebut. Bahasa Indonesianya plafon. 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 Tak boleh tembus plafonnya. Ya. Kami ada solusinya. Solusinya adalah A, B, C. Dan dengan solusi A, B, C ini adalah case study yang kami bawa yang di mana diorang boleh tembus ceiling. Ini adalah pitching yang bagus sebenarnya. Copywriting lah. Dekat live pun boleh buat kan. Ya. Betul. Tapi senang cerita kita streskan dekat bahagian problem orang tu dan apa solusi dia. Ya. Bagi dia terfikir-fikir. Bagi dia fikir. Tak payah nak hype sangat. Ya. Tak perlu high. Investor ni sebenarnya diorang macam saya cakap tadi, dia lihat 3 perkara. Dia lihat satu, kita punya produk sama ada betul-betul ada USP dan ada kelainan. Okay. Kedua, dia lihat orang itu, founder. Sebab founder dan juga management ni penting. Produk kita mungkin sebab kita ni dalam alam teknologi, kita memang ada fasa dan juga mindset bereksperimen. Maknanya kita expect produk itu akan gagal. Dan saya di Delori sendiri banyak produk-produk yang kita lancarkan gagal. Tetapi kegagalan itu membuatkan kita belajar dan kita adjust. Jadi investor, diorang nak founder-founder yang kental. So macam mana nak tahu Nadir ni kental orangnya? Saya memang beberapa kali Sifu. 2 kali lah. 2 kali sikit lagi nak bankrupt. Oi. Sikit lagi nak bankrupt. Maknanya lagi sebulan lagi maknanya tak boleh bayar gaji. Okey. Berapa bulan tak lepas bayar gaji tu? Sebulan. Sebulan. Itu pada tahun 2017 di mana kami ada problem sedikit untuk grow dan duit investor pun tidak ada. Tapi alhamdulillah kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Tapi itulah memang itu kita panggil close call lah. Sikit lagi nak Delori tidak wujud. Hanya 2014, 2017 3 tahun je pada waktu tu. Tapi itulah berkat doa dan juga non-stop hard work lah sebenarnya pada waktu tu kami berjaya push. So dan push tu point dia adalah hard work lah. Memang kena hard work lah. Kena kental. Sebab kita sebagai founder ni tak boleh menyerah kalah. Itu je. And kita kena cari solusi dan kena cari apa saja solusi untuk pastikan kita survive. Terus berjuang lah. Terus juang. Dengar tu Angah. Tak boleh menyerah kalah. Angah dia dah berhenti jadi DJ radio, dia tengah berjuang sekarang. So penting dapat inspirasi. 5 kali bankrupt. Saya tahu cerita. Buat lagi rupanya. 5 kali bankrupt. Dan contoh macam untuk kami di Malaysia, pada zaman COVID ni sebenarnya Sifu adalah zaman saya senyum. Zaman senyum. Orang lain macam sedih, saya senyum. Kenapa? Sebab pada waktu ni penghantaran
Servis penghantaran itu memang sangat diperlukan. Ya. Terutamanya e-commerce. Right? Jadi memang time tu memang gudang saya tu memang banyak betul barang. Right? Tapi of course pasca COVID around 2022 jatuh sedikit lah. Dan memang pada waktu tu tough sebenarnya Sifu sebab banyak infrastruktur yang saya dah bina terpaksa dibuang sedikit demi sedikit Itu demi sedikit. mana, Malaysia ke? Di Malaysia. Malaysia. Di Malaysia. Dan pada 2022 ni disebabkan saya ada operasi di Indonesia, dia cover balik. Okay. Dia cover balik. So Malaysia jatuh, Indonesia naik. Okay. Penting, Ngam-ngam Indonesia naik. diversify market juga Betul. kan. Jadi kalau tanpa Indonesia tu sebenarnya mungkin saya ada masalah pada hari ini. Kena Tapi berterima kasih kepada orang Indonesia yang support. ya, terima kasih. Tapi itulah pada tahun 2022 pun susah juga Sifu. Pada time tu memang ada kami minta kepada staff untuk potong gaji sedikit. Ada beberapa kali lambat sedikit bayar gaji. Tapi itu memang satu janji yang kami bagi kepada staff yang insyaAllah kita akan cuba selesaikan. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah 2024 selesai. Alhamdulillah, man. Dan tak lama lagi IPO. IPO, amin. So bila IPO buka. The Lorry AI. Ya. Tapi itulah saya nak cakap keusahawanan ini memang bukan satu benda yang bukan semua orang boleh buat lah. Sifu. Betul. Dia setengah manusia je yang ada kekentalan tu. Kental tu tadi tu. Yang kena tutup telinga sikit, hati kena kuat. Kuat, betul. Mungkin Angah ada ataupun Hey Tiger ada soalan yang terakhir. Kita ada 1 minit lebih sebelum Betul. kita tutup sesi kita ni. Okey. 10 tahun lebih kan dalam industri. Banyak dah pengalaman yang jatuh naik ini apa semua yang kita dengar ni tadi kan. Betul. Untuk terus lebih kuat sebenarnya. Apakah yang membuatkan Tuan Nadir ni lebih kuat? Keluarga ke, staf pekerja ni ke, Betul. atau empire berniaga ni ke yang membuatkan kuat sampai sekarang? Ya. So, saya rasa macam inilah. The Lorry ni bila kami buat, kami lancarkan di Malaysia 10 tahun lepas, selain dari profit tu memang pastilah. Pasti motivasi kewangan tu pasti ada. Tapi sebenarnya kami ada motivasi sosial juga. Okey. Kerana produk yang kami bawa Boleh saja Pak. Boleh saja. Boleh edit di sana. solusi yang kami bawa ni sebenarnya dia mendatangkan hasil dan juga membawa impak kepada driver dan juga pemandu-pemandu lori di Malaysia dan juga di Indonesia. Right? Disebabkan kami, diorang ni boleh dapat income. Saya ada beberapa case yang diorang message saya, diorang kata, disebabkan The Lorry saya boleh kembangkan bisnes, boleh kahwin, boleh bagi anak makan, boleh bagi anak sekolah. Jadi sebenarnya saya secara peribadi lebih tertarik dengan cerita-cerita tersebut. Ya. Dia memberi motivasi yang kuat lah. Manfaat dan apa impak yang saya bawa kepada masyarakat. Sebab kalau sekadar kita buat 10 juta ringgit, itu tidak mendatangkan kebahagiaan kepada saya. 10 juta. Angah, 10 juta sebulan. Ya. Allah Akbar. Dia tak pandang lah. Ya. Tak pandang. Kita Dia lihat lebih pada manfaat pada manusia. Betul. Ya. Kepuasan bila orang dapat kita dapat membantu orang Tuan Nadir. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat pada orang. Betul. Inilah. Satu lagi Sipu. Nak habis masa. Ada sikit lagi. Saya respect pada Tuan Nadir. Okey. Dalam high level yang macam gini, dia masih take masih lagi dalam circle dengan Sipu. Betul. Saya bersyukurlah saya dapat jumpa orang yang macam gini. Betul. Masih lagi dalam circle nak belajar lagi, nak besarkan berniaga lagi. Betul. Respect lah. Respect. Terima kasih. Okay, Hey Tiger ada sepatah dua kata? Zahir bukan sebab sebelum ni mungkin dia banyak belakang takbir je follow, tapi hari ni the true story kita dengar sendiri apa yang berlaku. Tapi satu je soalan, macam mana nak jadi kental waktu hadapi zaman yang kejatuhan tu. Okey, kurang 30 soalan. Okay. Sebenarnya kalau tanya saya, adakah saya ready secara mental untuk hadapi benda-benda ni, dan saya dah ada textbook ataupun buku yang kata di waktu zaman kejatuhan sila jadi kental. Tak ada sebenarnya. Benda ni bukan dalam manual, tak ada dalam buku, tak ada dalam kitab. Betul. Kita kena hadapi. Hadap je. Kita hadap. Lepas tu kita tengok reaksi kita bagaimana secara naluri, secara manusia. Positif ke negatif ke? Dan alhamdulillah mungkin saya secara natural lah, saya memang orang yang lebih positif.
Itu saja. Alhamdulillah. So point dia, be positive. Be Bersangka baik kepada ujian Allah, itu yang penting. Betul. Untuk menjadikan kita positif, bersangka baik dengan ujian Allah. InsyaAllah ada hikmahnya. Dan sebenarnya saya dalam Facebook saya, saya punya profil, saya letak ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So saya memang percaya kepada benda tu. Dengar tu, itu satu inspirasi lagi. Dia macam meremang bulu roma. So bila beremang ni, tak tahulah berapa bulu roma saya naik ni. Dah luruh dah Dia jatuh. sama dengan jumlah subscriber yang akan naik nanti. Ya, amin rabbal alamin. Ya, saya. Okay, so penutup lah. Okey. Baik, yang sedang memandang, terima kasih banyak kerana sentiasa bersama kami dan bersama dengan si Pujamal dan juga saya punya partner. Ya, betul. Tiger. Terima kasih banyak dan terus. Tadi cakap hey elephant. Telefon saya. Terus jangan lupa bersama dengan kami. Terus tekan like notification. Dan Okay, setiap kali kami bersiaran. Betul. Korang mesti dapat notification tu. Jangan lupa. Alright. So, layan je. Itu radio. Sila lah. Okay, semula. Jalan je. Ya. Dalam kehidupan ni apa saja, jalan je. Jalan je. Jalan Lagi? dengan Delori. Dah. Terima kasih Tuan Nadir. Jumpa lagi. Luar kota. Assalamualaikum.